Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini dalam satu kuliah zuhur yang dianjurkan oleh Surau An-Nur Selcom di Petaling Jaya lah. Tapi kita buat live secara online macam ni lah, insya-Allah. Baik, seperti biasa, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada tengah hari ini. Teruskan menonton, teruskan share, teruskan komen. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini akan mendapat kebaikan, manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada tengah hari ini. Kak Marinawati Yusof, kemudian Omar Al-Khattab, Tanah Liat, Bukit Mertajam, Pening, Faiz Helmi, Bazid Aziz daripada Muar, Surya Putri Zainal, Kak Fatimah Abdul Rahman, Rozaini Ibrahim, Kak Rohana Rejab. Ya, malam ni ada online dengan Bro Nasir, insya-Allah. Malam ni kita ada online pukul 9.30 malam ini, insya-Allah. Channel Umi Abi, betul. Kak Mariah Makno, Miss Zila Azi, siapa dia Miss Zila Azi ni? Kemudian Faiz Helmi, Nur Arzimah Muhammad Arifin, Kak Rohayu Abdul Wahid, Arif Fazila Arifin, Musalla An-Nur Selcom, terima kasih banyak yang menaja atau menganjurkan kuliah zuhur kita pada tengah hari ini. Kak Jamaliah Jaafar,
Abang Effendi kita, Muhammad Effendi daripada Taman Kosas Ampang, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini saya ada sharekan satu tajuk tu, sayangnya ataupun bagaimana kasihnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kak Marisa Bella, macam aku kenal je nama ni. Dekat sangat rasanya. Nah, baik. Kita nak sembang sikit pada tengah hari Zuhur ni. Makan-makan ada tak? Abang Fendi jangan macam-macam. Kan, makan ada tapi di rumah masing-masing. Tidak ada penajaan. Gitu. Okey, terima kasih banyak. Sebelum tu suara, audio semua okey nah. Suara, gambar semua okey kot rasanya. Dedek-dedek masuk pula dah, mengganggu betul lah dedek-dedek ni. Nak kena ni. Okey, terima kasih Roslina Mak Lasim. Siapa lagi tadi? InsyaAllah. Harap-harap lain okey lah. Mudah-mudahan. Baik, tadi saya sebutkan tentang bagaimana kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita nak sebut, pertama, saya, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena wajib kita bersyukur kerana Allah telah pun memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Terlalu banyak kelebihan, terlalu banyak orang kata fadilat-fadilat dia, kelebihan lah bahasa mudah yang kita nak kena faham, berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, umat-umat Nabi-Nabi lain. Kita ni sangat-sangat beruntung. Sebab itu bila kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugasan kita ialah memastikan saki baki hidup yang ada ini kita habiskan ke arah jalan yang betul, jalan yang terbaik, jalan yang paling penting adalah jalan yang diredai oleh Allah. Jalan yang Allah suka. Malam tadi kita dah bincang kan dalam kuliah kita setiap malam tu. Jangan buat benda yang Allah marah. Jangan buat benda yang Allah tak suka. Kalau kita buat benda yang manusia tak suka pun, kita dah jadi susah kan. Orang marah dengan kita, orang benci dengan kita, orang pulaukan kita, orang boykot kita, orang anaya kita pasal dia marah kan. Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang marah pada kita, na'udzubillah. Sebab itu sahabat sekalian, kita habiskan saki baki hidup kita yang ada ini untuk kita sama-sama menjadi umat Muhammad yang paling terbaik, kan? Paling terbaik, paling excellent, paling hebat. Sebab Allah pun sebut dalam Quran, antaranya Allah Ta'ala beritahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Sejak daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penghabis, yang terakhir, kita ini boleh jadi umat yang terbaik dengan 3 syarat yang Allah letak. Ini saya ringkaskan saja. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini 3 kriteria lah yang Allah letak. Kalau kita nak jadi umat yang terbaik, ini 3 kriteria. Tapi yang poin kita tengah hari ni, kita nak cerita
apa untungnya kita jadi umat Muhammad? Itu kejap lagi. Bawa tenang dulu. Bawa tenang. Baik. Pertama, Allah letak syarat nak jadi umat yang terbaik, mestilah kamu mengajak manusia melakukan kebaikan. Jadi, tugas kita ajak manusia melakukan kebaikan. Apa juga benda yang baik kita buat, dan dalam masa yang sama kita usaha, kita ajak manusia lain juga buat benda yang sama, iaitu benda yang baik. Itu ringkas. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Nak jadi umat yang terbaik pada sisi Allah ialah kita kena cegah kemungkaran. Kita kena elakkan kemungkaran dan cegah kemungkaran supaya ianya tidak berleluasa dan boleh disekat. Kan, nak cegah tu macam-macam cara lah. Kan, nak cegah kemungkaran ni dia ada banyak cara, banyak kaedah. Yang tu saya tak ulah lah tengah hari ni sebab saya nak fokus bagaimana sayangnya Allah pada umat Muhammad, apa yang dia bagi kelebihan tu pada kita. Yang tu kita nak bincang. Dan yang ketiga tadi Allah sebut dalam ayat itu, wa tu'minuna billah. Kamu kena beriman kepada Allah. Nak jadi hamba Allah yang terbaik, kena beriman. Kena beriman. Kena jadi orang Islam yang percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari akhirat dan seumpamanya. Jadi itu antara kriteria yang Allah letak dalam Quran. Baik, terima kasih Kak Jamaliah Jaafar. Clear semua Alhamdulillah. Hajah Jamaliah Ma'ruf, Muhammad Zuhair nak pergi surau jap, sila. Jamilah, Kak Jamilah lain okey Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Balik pada poin kita. Balik pada poin kita. Disebabkan kuliah kita ni kuliah Zuhur kan. Jadi dia tersangkut sikitlah dengan solat Zuhur tu. Sebab solat Zuhur ni dia mula pukul 1 tak. Dia mula bang tu pukul 1. Jadi dia tersangkut sikitlah. Macam tu tak. Dia tersangkut sikit. Alright, terima kasih Kak Zah yang baru menjelma pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Baik. Saya akan listkan secara ringkas lah dalam ruang masa yang ada, kurang lebih sampai dekat pukul 2 lah. Kita kata tak, 1 jam. 1 jam kita kuliah insya-Allah. Baik, Abang Pendi kata wajib kita bersyukur menjadi umat Muhammad berbanding umat Nabi lain, dan kita akan jadi umat terbaik dengan 3 syarat. Terima kasih Abang Pendi yang letakkan catatan yang saya sebutkan tadi. Baik. Apa kelebihan kita? Sebab umur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pendek. Kan? Sangat pendek berbanding umat yang dulu-dulu. Berdasarkan hadis yang selalu dah kita dengar. Ya, terima kasih Kak Salami Abdul Ghani. Yang kita selalu dengar. Nabi SAW sebut, a'maru ummati bainas sittina was-sab'in. Nabi kata, purata umur umat aku adalah antara 60 ke 70 tahun. Average umur kita, Nabi kata 60, 70. 60 ke 70 itu adalah sempadan. Sempadan. Maknanya standby lah. 60 tu standby kan. Mata pun dah tak nampak, rambut pun dah beruban, tulang-tulang pun dah lemah gemalai semua kan. Lutut pun dah sakit, tumit pun dah sakit. Itu semua signal hampirnya kematian. Jadi average umur kita pun paling tinggi 60, 70. Ada yang kurang kan. Allah, macam-macam lah. Malam tadi ada accident dekat depan Dewan Sri Siantan di Selayang, dekat Batu Cave.
Kawasan tu gelap sikit, dekat traffic light Dewan Siantan tu memang gelap sikit lah jalan dia. Lepas tu adalah pula buat kerja-kerja macam mengetar jalan ke apa macam tu lah, jalan rosak kan. Lepas tu ada satu motor ni kot dia tak perasan kot. Dia terbabas, langgar lubang apa semua dan masuk bawah lori dan meninggal dunia di tempat kejadian. Dan daripada komen yang saya baca tu, ramai yang kenal budak ni, budak muda, kerja 7-Eleven baru lepas habis sekolah dan budak yang baik lah. Semua tulis tu, semua kata dia anak budak yang baik. Habis. Tak sampai 60. Baru lepas-lepas SPM, mungkin awal 20-an macam tu dah. Allah ambil dia sampai masa. Yang terjatuh helikopter baru ni, hari Ahad lepas. Kan, 2 orang meninggal dunia. Seorang 46, seorang lagi 52 tak silap. Sampai masa dah. Tak sampai juga 60. Kan. Nabi sebut 60-70 tu average. Purata lah. Ada yang terlajak juga. 90 lebih pun ada. Kita punya atuk kan. 90 lebih lah. Jadi itu rezeki masing-masing. Itu kita panggil habuan kita masing-masing. Jadi umur kita ni pendek berbanding umat dulu-dulu tu. Yang kita baca sejarah Nabi Nuh kan. Nabi Nuh sahaja dia berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun tu Nabi Nuh punya dakwah. Maknanya dia ceramah tu 950 tahun. Allahu Akbar. Lama kan. Umur Nabi Nuh riwayat kata 1000 tahun lebih. Ini cerita umat dulu. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Firaun, hantu raya yang kuat melawan tu, yang lawan Nabi Musa tu kan, pak angkat Nabi Musa, umur dia 500 tahun. 500 tahun. Kalau kita lah dapat umur 500 tahun agak-agak macam mana agak-agak? Saya rasa 250 tahun Qiyamul Lail, 250 karaoke kot. Kan? Kita ni wahara sikit. Baik, terima kasih pada Kak Salami Abdul Ghani tadi, Kak Zah tak nak komen, nak dengar je. Masak. Okey, masak elok. Kak Noraida Bidin, terima kasih. Norehan, Kak Rahani Isa. Okey. Baik. Apa kelebihan? Ni baru nak cerita ni. Kan? Disebabkan umur kita ni pendek lah. Terima kasih Neni Ros. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Disebabkan umur kita pendek dan Allah ni dia sangat kasih kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat dan paling dikasihi oleh Allah, yang digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah. Minta maaf, tersinggung pula. Bergegar sikit. Okey. Yang pertama, disebabkan umur kita ni terlalu singkat. Pendek lah kan. Tak adalah cecah ratus-ratus. 100 pun belum tentu kita nak dapat tak. 90 pun jalan dah tak larat dah kan. Itu kita. Jadi tak apa. Yang penting isi kandungan yang kita nak isi seusia yang kita ada. Itu je paling penting. Sepanjang hidup tak kiralah panjang umur ke, pendek umur ke, 60 tahun ke, 80 tahun ke, tak kisah. Yang penting pengisian. Pengisian dalaman tu. Macam ulama' sebut. Kita punya hidup ni ibarat sebuah buku. Kan? Daripada kulit depan tu kita lahir, kulit belakang buku tu itu kita matilah. Ulama' kata tak penting tebal buku tu tebal mana. Tak penting 200 muka surat ke, maknanya 200 tahun ke kita hidup. 60 muka surat ke, 25 muka surat ke, tak penting. Tebal nipis tak penting. Tapi kata ulama' yang penting isi dia. Isi buku tu. Maknanya catatan amalan kita tu yang paling penting. Baik.
tak masuk-masuk juga poinnya. Kan, kona poin tak masuk. Okey, kita masuk poin. Apa kasih sayang Allah pada umat Muhammad ni disebabkan kita ni umur pendek, apa yang Allah bagi pada kita yang umat lain tak dapat. Khususnya lah, sebahagiannya umat lain tak dapat. Antaranya kata ulama, Nabi pun sebut, Allah bagi kita Lailatul Qadar. Ini cerita bulan Ramadan lah. Kan? Allah bagi kita Ramadan, dan dalam Ramadan itu ada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Yang kelebihannya Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allahu Akbar. Muzakir. Lepas makan nasi lemak dengan kuliah ustaz, terus rasa lengkapnya hidup. Lengkap ke? Kau dah mengantuk sebenarnya. Kan? Baik, sedap nasi lemak ke Ida masak. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, malam yang ditetapkan oleh Allah itu, dipanggil Al-Qadar, malam ketentuan, yang Allah pilih setiap tahun dalam bulan Ramadan. Allah cabut satu malam daripada malam-malam itu, yang kita belajar malam ganjil lah, malam 10 akhir itulah, dinamakan Al-Qadar, malam Al-Qadar, yang kelebihannya kata Allah khairun. Khairun itu maknanya lebih baik dari al-fishyah, beramal 1000 bulan. Siapa yang beramal pada malam itu, dia dapat kelebihan seolah-olah dia beramal sepanjang hari, non-stop, tidak ada rehat, selama 83 tahun 4 bulan. Lama tu. 83 tahun 4 bulan tu lama, tuan-tuan ibu ayah sekalian. Kelebihan ni umat lain tak dapat. Sebab apa Allah bagi kelebihan beribadah selama 1000 bulan? Sebab umur kita pendek. Kan? Sebab umur kita pendek, kan? 40-an pun habis, 50-an pun habis, kan? Itu habuan masing-masing. Kita pun tak tahu umur kita berapa, kan? Setakat hidup hari ni, alhamdulillah. So yang pertama, Allah sayang umat Nabi Muhammad, dia bagi kita kelebihan Lailatul Qadar. Allah bagi kelebihan tu, insya-Allah. Kemudian, terima kasih Ahmad Salihuddin Abdul Rahman Abang Pendi yang mencatatkan di situ kelebihan Lailatul Qadar, puasa sunnah Arafah dan lain-lain sebagai timbal balik umur kita yang singkat. Betul? Kan? Nur Liana Ishak, macam ku kenal nama ni. Tak apa. Terima kasih Liana Ishak yang bersama dengan saya pada tengah hari ini. Baik, itu nombor satu. Terima kasih Abang Pendi yang mencatat di situ. Kan? Mana umur kita pendek, tapi sedikit amalan kita buat, satu malam saja. Satu malam, tapi dia boleh sama kelebihan dengan 1000 bulan. Nampak? Hebat tu. 1000 bulan tu pula full kita ibadah. Bukan 1000 bulan tu tolak tidur pula berapa bulan, tak ada. Semua solid ibadah. Itu kelebihan umat Muhammad. Itu kita kena tunggu Ramadan akan datang. Sekarang ni bulan dah hujung Rabiul Awal, kan? Lepas tu Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rajab, Syakban, Ramadan. Tak lama dah. Lebih kurang 6 bulan lagi. 6 bulan lagi nak masuk Ramadan. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, dapat bertemu Ramadan tahun depan. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Dan bertemu Ramadan tahun depan tanpa COVID-19. Amin. Doakan yang terbaik. Okey, satu. Yang kedua, disebabkan umur kita terlalu singkat, Allah suruh kita sentiasa menjaga silaturahim untuk memanjangkan usia kita.
Terima kasih Siti Iman Samah. Untuk memanjangkan usia kita. Allah suruh kita sambung silaturahim, dan Nabi kata orang yang rajin menyambung silaturahim itu boleh menjadi sebab musabab. Boleh menjadi asbab yang terbaik. Allah panjangkan lagi umurnya. Katalah, ya, Allah dah tetap dah umur kita ni, katalah 63, umur Nabi lah. Tiba-tiba dalam hidup ni kita rajin silaturahim, kan, jaga semua-semua benda silaturahim ni, maka Allah akan tambah lagi, mungkin jadi 65, 67, 70, wallahualam. Itu kelebihan. Terima kasih Kak Yati, Hajah Fatimah Abdul Rahman, terima kasih. Baik, jadi maknanya tugas kita apa? Jaga dan sambung silaturahim. Jaga hubungan keluarga, anak isteri suami, adik beradik, jiran tetangga, silaturahim. Ipar duai, besan, biras, menantu. Lagi apa lagi? Mertua, menantu, besan, semualah. Yang ada kerabat-kerabat ni khususnya, termasuk kata Nabi, Allah panjangkan usia kamu bila kamu menyambung silaturahim arwah ibu dan ayah kamu. Katalah kita kenal kawan-kawan ayah kita, kan, di kampung, orang tua-tua, kawan-kawan dia, kita kenal. Dan ayah kita dah meninggal, macam ayah saya, mak saya dah meninggal. Saya kenal kawan-kawan mak ayah saya yang masih hidup. Kan, yang masih hidup. Tapi kita pula menyambung. Kita pergi ziarah balik kawan-kawan mak ayah kita, kawan-kawan kawan-kawan ibu kita dulu, yang kawan-kawan dia, kawan rapat yang kita kenal, kan. Itu boleh juga jadi asbab Allah panjangkan umur kita. Boleh dapat tu. So maknanya Islam ni mendidik kita menjaga hubungan keluarga. Terima kasih Kak Norani Talib. Kak Yati, terima kasih. Siti Iman dah line pula loading. Sudahlah, kan, macam-macam. Jadi itu nombor 2. Maknanya tolong jaga hubungan silaturahim, terutama hubungan keluarga, adik-beradik, ipar duai, kan. Sebab yang nak selalu bergaduh tu, itulah jenis dia yang tu lah. Kelompok itulah, kan, yang tak nak kadang bertegur siapa, yang bermasam muka, kadang-kadang benda kecil jadi besar. Itu biasanya melibatkan keluarga lah. Jadi sebab itu nombor 2, jaga silaturahim boleh menjadi asbab dipanjangkan usia. Yang ketiga, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, disebabkan umur umat Muhammad ni terlalu singkat, maka yang ketiga, kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan pada kita apa yang orang Melayu sebut sebagai puasa 6 di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'uhu 6 min Syawal faka'annama siyamud dahru kulluh, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata, barang siapa yang puasa sebulan Ramadan, puasa wajib Ramadan, kemudian diiringi selepas Ramadan itu Syawal, diiringi dengan 6 hari. 6 hari puasa. Orang Melayu panggil puasa 6. Orang Melayu panggil puasa 6. Sebab apa? Sebab 6 hari. Kan, orang Melayu senang je, puasa 6 kata. Kan. Jadi siapa yang puasa 6, puasa Ramadan sambung dengan puasa 6, maka kata Nabi SAW, ibarat dia dapat pahala puasa macam puasa setahun. Nampak? Untung. Puasa 6 hari je, plus Ramadan sebulan, plus 6 hari, lebih kurang 36 hari lah kot. Kan? Tapi pahala macam setahun. Macam setahun. Tak? Itu yang kita kena ambil.
Dan benda ni kita kena tunggu Ramadan besok. Ya, Ramadan, lepas tu panjang umur Syawal. Syawal tu jangan kira nak beraya tak ketahuan sampai nak jadi hantu raya pula. Biar kita berpada dan puasa 6 jangan tinggal. Jangan lupa buat lah. Jangan diabaikan. Sebab dapat pahala puasa setahun. Macam kita straight puasa setahun. Walhal puasa 6 hari je. Tapi sebab kelebihan kita umat Muhammad kan. Maka insya-Allah kita dapat kelebihan itu. Terima kasih Abang Pendi mencatat yang silaturahim tadi, ziarah kawan-kawan ibu ayah kita dan sebagainya. Ahmad Salihuddin Abdul Rahman. Ustaz, Nabi SAW dan sahabat takut mati tak? Normal tak kalau orang tu tak takut mati? Sebab dia rasa dunia ni hanya hiburan dan permainan sementara. Dia tak sabar nak jumpa Tuhan. Okey, cantik Ahmad Salihuddin. Dia gini, mati itu benda yang kita kena tempuh. Mati ni kena tempuh sebenarnya. Kan? Jadi sebab mati tu nak tak nak pun mati, berani mati pun mati, takut mati pun mati, bersedia pun mati, tak bersedia pun mati, semua akan mati. So sebenarnya obvious benda tu tak? Benda tu benda normal. Sebenarnya tak perlu takut sebenarnya mati tu. Tak perlu takut sebenarnya. Tapi yalah, fitrah manusia kan. Mesti rasa, aku ni tak prepare lagi. Takut. Kan? Takut tu sebab kita rasa macam tak prepare. Tapi sebenarnya sampai kesudah pun kadang-kadang tak prepare juga. Jadi memang takut aja lah. Sebab bila tanya, berani mati tak? Oh, tak berani Ustaz, saya tak prepare lagi. Tahun depan tanya pula, berani? Tak berani Ustaz, pasal tak prepare. Bila prepare? Soalannya, bila nak prepare? Kan? Jadi, saya dah sebut dah beberapa hari lepas, saya rasa baru je saya sebut. Ya, sahabat yang dengar ni, untunglah boleh dengar 2 kali kan. Saya sebut dah baru ni. Iaitu pesanan almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Terima kasih acik-acik, Abang Pendi, puasa 6, terima kasih banyak. Okey. Apa almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus sebut? Dia kata yang kita tak perlu takut mati, dia kata. Tapi yang perlu kita takut ialah kehidupan selepas kematian. Allahu Akbar. Itu yang kena takut ya. Mati tak perlu takut sebab semua orang akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan yang mendengar menonton pun akan mati. Cuma tak tahu saya kemudian ke tuan-tuan dulu atau tuan-tuan dulu ke saya kemudian. Kan? Dia macam lambat dia ustaz nak mati kan. Doa yang terbaik sama-sama. Sama ada saya dulu, tuan-tuan kemudian atau tuan-tuan kemudian atau tuan-tuan dulu, saya kemudian. Serupa je. Ceritanya, saya memang kemudian. Macam tu. Dah. Jadi, yang perlu kita takut tu bukan mati. Kan? Yang perlu kita takut tu bukan mati. Tapi yang kita nak kena takut ialah hidup selepas mati. Iaitu di alam barzah. Hidup lepas mati tu kan. Di alam barzah, lepas tu menyambung pula dekat padang mahsyar besok. Allahu Akbar. Kehidupan itu yang kita kena takut. Jadi nak kena takut kehidupan selepas mati ni, preparationnya sekaranglah kena buat. Kan? Preparationnya sekaranglah kena buat. Sekarang nak kena buat. Ni takut tapi tak buat apa-apa. Kan? Hidup selamba macam biasa tak? Itu masalah. Jadi kita kena ada rasa, orang kata, ada rasa kerisauan memikir alam barzah, memikir padang mahsyar. Tapi jangan sampai kerisauan yang itu menjadi melampau sampai hidup dunia kita pula jadi cacah merba pula. Jangan. Kan? Tak makan 5 hari pasal apa? Mikir alam kubur Ustaz. Janganlah, makanlah. Mikir-mikir juga, untuk darah kena jalan kan. Kita nak kena ada tenaga, nak itu, nak ini kena ada kan. So kena buat. Okey nah. Ahmad Salihuddin. Okey kot, insya-Allah.
Kak Noraida Bidin, dah gambar kaku pula dah. Lain. Itu semua masalah teknikal line internet. Terima kasih Pak Din dari Taman Botani. Abang Pendi yang mencatatkan pesanan Datuk Ismail Kamus di situ, almarhum. Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya yang kita kena risau. Tak. Kita kena takut ialah apabila hidup selepas kita mati. Itu yang paling risau tak. Sebab orang tak mikir tu sebenarnya. Tak ramai orang memikir. Walaupun pernah ada ulama' dulu, saya tak ingat, tak silap saya, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia ulama' besar pada zaman itu. Jadi, pernah dia berhari-hari tak kuliah. Dia kuliah kan? Kuliah. Macam kita kuliah ni. Menyampaikan ilmu. Pernah berapa hari tak kuliah. Lepas tu sama lah. Tak makan, tak minum. Anak murid datang ziarah pun tanya kenapa Tok Guru sakit ke apa. Diam, tak cakap. Lama lepas tu baru dia cakap. Dia kata, aku memikir mati, dia kata. Aku tak boleh tak lalu nak makan ni pasal memikir nak mati besok. Adakah aku ni termasuk husnul khatimah atau sebaliknya? Allahu Akbar. Tengok. Tak apalah dia ulama' besar kan. Sampai apa hari tak makan. Kita dalam mikir-mikir tu 4 pinggan juga. 4 pinggan juga kita bahas nasi lemak kan. Jadi nak buat macam mana? Tak apa. Kita aturkan elok-elok. Sedang-sedang. Cantik-cantik. Kita aturkan yang terbaik. Okey. Dapat no? Itu nombor apa tadi? Nombor 3 kot. Okey. Yang keempat. Terima kasih acik-acik. Takut amalan kita bawa untuk menjawab dalamnya kosong. Yelah. Kak Yati, Ustaz buat live tengah hari. Kak Yati buka-buka FB, Ustaz live. Siap punya ayat tu, Ustaz live. Dah, kan saya kata tadi dalam grup. Kak Yati ada doa dalam grup Telegram Ustaz. Kan? Sebab hari ni live terkejut dia panggil. Selalu memang tak ada live. Tapi saya terlupa hari ni jadual saya di Selcom PJ. Surau An-Nur, Musalla An-Nur, Selcom PJ. Kan, jadi saya tak ingat pasal PKPB kan. Kuliah semua tak ada. Jadi terlupa yang dah lama dah kuliah Selcom ni kita buat live Facebook. Sejak PKP lagi kan. Bulan 3 lagi. Jadi saya terlupa. Jadi pagi tadi on the way tu baru sahabat hantar WhatsApp baru teringat. Tu yang tiba-tiba ada live tengah hari ni. Kan, dia panggil live terkejut. InsyaAllah. Okey, itu nombor 3. Yang keempat. Allah bagi lagi kelebihan pada umat Nabi SAW, iaitu kata ulama, Allah mengurniakan kita surah Al-Ikhlas seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Kan, dia panggil suluth. 1/3. Maknanya bahasa mudah dia 3 kali kita baca Qul Huwallah. Surah Al-Ikhlas ni nama dia orang Melayu panggil Qul Huwallah. Kan? Kalau orang Kedah panggil Qul Hu. Tapi Qul Hu ni kadang orang Kedah disebut tahlil. Orang KL panggil kalau ada orang meninggal, orang buat tahlil arwah kan. Kalau belah Kedah tu sebahagian tempat tu macam Langkawi dia sebut bila ada orang meninggal, dia akan tanya, malam ni ada buat kulhu? Canggih tu orang Langkawi. Kan? Dia kata ada kulhu. Dahsyat tu. Qul Huwallah tu tinggal kulhu je. Punya hebat kan? Tak apalah, janji faham sudah. Jadi, siapa yang baca, Waalaikumsalam, Tohun. Saya susah betul nak sebut nama, saya sebut Tohun je lah. Kan? Tapi, nama canggih lah. Tapi saya kenal. No problem. Baik. Balik pada cerita kita tadi. Sebabkan umur kita singkat. Kadang nak khatam Quran banyak kali pun tak mampu. Ibaratnya kata ulama, 3 kali kita baca Qul Huwallah, ibarat kita dah habis dah semua Quran. Dah sekali baca, ibarat sepertiga Quran. Itu antara kelebihan. Tapi janganlah hari-hari Qul Huwallah aja. Bacalah surah lain sama. Kan? Bacalah surah lain. Macam kita buat mudah aja, kita buat macam ni. Katalah hari ni kita start baca Fatihah
dan kita start baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, apa semua kan, ikut tertib. Tak apa, kita buat macam tu lah, baca pelan-pelan. Kan, hari ni Fatihah, besok start Baqarah, dapat 2-3 muka surat, berhenti ya. Lusa sambung lagi. Hari ketiga sambung pula baca, slow and steady. Sampailah dekat setahun baru khatam sekali. Jadi yang tu on. Yang 3 kul ni dapat pahala 1/3 pun jalan juga. Nak tidur ke, baca 3 kul ke apa semua kan. Itu on. Yang harian punya bacaan Quran, usahakan juga. Sebab kata ulama, acik-acik, saya jawab soalan acik-acik tu. Sebab kata ulama, sejauh mana hubungan kita dengan Allah, ada ulama yang meletakkan diukur dengan sebanyak mana kita baca Quran. Saya ulang balik. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah, hubungan akrabnya kita dengan Allah, diukur dengan sebanyak mana kita baca Quran setiap hari. Boleh dapat ayat tu. Makna bahasa mudah dia, lagi banyak kita baca Quran, lagi dekat hubungan kita dengan Allah. Lagi akrab hubungan kita dengan dia. Itu maksudnya. So, bacalah. Hari-hari baca. InsyaAllah. Okey, sekejap. Saya kona jap soalan acik-acik tu. Dia bukan soalan. Dia sebenarnya dia kata berapa hari ni saya tak tengok pun Ustaz siaran malam. Saya sebenarnya dah 3 minggu dah kot. Tiap-tiap malam saya buat kuliah live, kecuali Sabtu dan Ahad saja saya cuti. Tapi kadang ada hari Sabtu yang saya on juga. Bergantung. Macam baru ni hari Senin pun saya cuti, saya letih sangat, saya tak larat buat. Saya tak ada kuliah lah. So tak apa, untuk asasnya macam ni. Tiap-tiap malam, Isnin sampai Jumaat, saya akan bersiaran lepas Isya. Tiap-tiap malam ni, mesti ada insya-Allah. Kalau saya sihat panjang umur ada lah. Kecuali ada urgent ke apa, sakit perut, itu hari sakit perut pula kan. Silap makan, tak ada kuliah. Jadi kalau normal, insya-Allah ada. Tapi kalau cari pukul 8.45 malam, 8.50, tak nampak bayang-bayang saya dalam page audio kuliah tu, tak ada, maknanya tak ada lah. Biasa saya akan mula pukul 8.45. Kalau cari, insya-Allah jumpa. Jadi setiap malam, cuma sikit je pengumuman, malam ni 8.45 tu tak ada, so saya tukar pukul 9.30. Sebab malam ni 9.30 kita ada program khas, usrati lah, ada usrah malam ni, online. Itu di channel lain. Page, boleh tengok dekat page saya, Ustaz Rahim Nasir. Ada page Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Dalam tu ada, insyaAllah. Kita masukkan link. Dan page Jaulah, media Jaulah Umi Abi, mestilah Bro Nasir punya. Yang tu ada, insyaAllah. Okey, itu setiap malam. Kecuali malam ni ada perubahan sikit, dan malam besok. Sebab malam besok, malam Jumaat, saya bercadang nak baca Yasin. Kita buat baca Yasin, tahlil dan doa secara live. Dan itu bermula besok pukul 7.30. Kita tenang-tenang dulu, 7.30 tu kita start lah. Maghrib pukul 7 kan. Jadi gerebak-gerebuk kan apa, sakit perut lah, buang air lah, itulah ini. Kita mula 7.30. Malam besok baca Yasin, tahlil, doa selamat dan sikit tazkirah di ujung tu nanti. Itu malam besok. Hari Jumaat macam biasa 8.45 malam. Itu tak ada perubahan. InsyaAllah. Okey nah, acik-acik clear. Kak Yati nak pasang speaker sebab Kak Yati nak ke sana ke sini sambil dengar. Pasang speaker kuat-kuat. Kan, sambil buat kerja. Hari ni 11.11. Semua Lazada, Shopee, AliExpress semua buat sale gila-gila punya kan. Pergi cari speaker dalam tu, order murah punya. Kan, tengah sale tu, bayar sendiri lah. Jangan suruh ustaz bayar pula, bayar sendiri. Kan, murah tu. Mungkin sampai lambat sikit lah kan, sebab banyak orang beli hari ni kan. Tahun
Betul Ustaz, surah Al-Ikhlas nampak simple namun fadilatnya sangat luas. Dulunya arwah abah saya sangat yakin dengan surah ni. Bila cucu-cucu demam, dia baca pada air, kemudian cucu minum, insya-Allah sembuh. Nampak? Boleh, tak ada masalah. Baca ayat kursi boleh, Fatihah boleh. Sahabat Nabi dulu Fatihah je, jalan. Okey. Syarat kita yakin betul, ikhtiar, Allah tolong. Yang penting keyakinan kita atas pertolongan Allah. Tak kira lah, sahabat Nabi dulu kena senyap binatang pun orang baca kan. Tiup pada air, ada riwayat tu. Boleh buat, tak ada masalah. Terima kasih Tuhun, tolong share kebaikan tu. Cik-cik, terima kasih Ustaz pencerahan. Saya doa Ustaz panjang umur dan limpah rezeki yang banyak. Amin, insya-Allah. Okey, Kak Zah pun baru masuk. Dah habis masak tu. Baik. Jadi yang ketiga keempat tadi, membaca surah Al-Ikhlas. Ada Al-Ikhlas. Maknanya kul huwallah lah. Nama dia surah Al-Ikhlas. Satgi tak tahu nama surah pula. Kacau kita. Kan? Orang sebut 3 kul kan. Orang Melayu ke 3 kul je. Bila sebut surah Al-Ikhlas kan menganga mulut. Tak pernah aku dengar pula Ustaz katanya. Surah Al-Ikhlas tu kul huwallahu ahad. Baca tu 3 kali menyamai membaca satu Quran. Baik. Lagi apa? Sikit lagi saya nak sambung. Pukul 2 nak kena berhenti lah. Yang berikutnya, sebabkan umur kita terlampau singkat, ulama kata Allah bagi kelebihan. Tapi ini payah sikit nak dapat lah. Iaitu, kita solat 2 rakaat di Masjidil Haram, menyamai pahalanya 100,000 di masjid yang lain. Kan? Sabar Kak Zah. Lain dahaka pula katanya. Sabar. Jangan bengang. Bawa tenang dulu. Baik. Jadi, kelebihan berikutnya, kita solat Masjidil Haram, dapat 100,000 pahala. Tapi itu saya kata payah sikit lah. Kecuali orang yang pernah pergi kan. Ini ke depan ni mungkin boleh pergi. Tapi yalah banyak SOP yang nak kena hadap. Yang tu tak apa. Kalau ada rezeki, kita akan gunakan kelebihan tu pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Bila COVID ni dah hilang. Dan kita ambil lah manfaat tu insyaAllah. Dan saya ada dapat satu video tadi, pagi tadi lah. Abang saya Ustaz Saluddin share dalam grup kami 3 beradik lah. Jadi ada satu ulama ni cerita, ada orang mimpi jumpa Nabi kan. Jumpa Nabi SAW dan bertanya pada Rasulullah, macam mana kami nak hadap ni COVID yang sedang melanda ni. Itu dalam mimpi tu. Wallahu'alam lah, mungkin mudah-mudahan betul lah cerita ni kan. Jadi Tok Syekh tu ceritalah. Dalam kuliah tu ada terjemahan Melayu, Tok Syekh tu Arab lah. Orang tu tanya Nabi, macam mana wahai Rasulullah kami nak hadap COVID apa semua pandemik yang dahsyat ni. Dah setahun. Lalu Nabi kata, banyakkan selawat pada aku. Itu je. Kena faham elok-elok. SOP jaga. Kan? Sanitizer lah, SOP lah, penjarakan lah, itulah. Itu semua ikut. Tak ada masalah. Tapi tolong di celah itu, selawat Nabi jangan tinggal. Selawat. Betul. Saya dah banyak kali sebut. Siapa yang rajin selawat, dia tahulah. Dia akan rasalah. Kenikmatannya, kelebihannya, fadilat-fadilatnya, dia akan dapat. Allah akan bagi. Kan? Tapi kena selawat banyak. Sebanyak yang kita mampu. Tak kira lah. Sambil memandu, sambil duduk, sambil menunggu waktu solat masuk, sambil berehat petang-petang makan goreng pisang, selawat. Ni petang-petang sekarang ni rajin orang cycling kan, kayu basikal, berjoging, riadah di taman, walaupun SOP kena jagalah. Tak apa, sambil kayuh tu boleh selawat, sambil berjoging boleh selawat, sambil berlari boleh selawat, semua boleh buat. Dan insya-Allah selawat ni siapa amal takkan rugilah. Tak kira lah selawat apa sekalipun, baca je lah. Takat mana kita mampu tak, baca banyak-banyak. Jadi kelebihan tu Allah bagi pada kita, bila pergi Masjidil Haram, kita dapat pahala 100,000. Tapi kalau masjid kita, biasa je lah kan, pahalanya macam biasa. Baik, lagi apa sahabat sekalian? Banyak ni, tapi masa dah tak ada kan. Saya ambil satu lagi yang terakhir. Iaitu, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pada kita, umat Muhammad ini,
Dengan satu huruf yang kita baca dalam Quran, Allah bagi pahalanya paling kurang 10 huruf. Kan? Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi kata Nabi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baiknya Allah pada kita, satu huruf dia bayar 10 pahala. Allah Akbar. Dia bayar 10 pahala. Tak maaf, gempa bumi pula. Earphone tersangkut dekat jam. Kan? Allah bayar kita satu huruf 10 pahala. Kita baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Bismillah kan ada 19 huruf kan? Bismillahirrahmanirrahim tu 19 huruf. Jadi bila kita baca bismillah saja sudah dapat apa dia panggil 190 pahala. Lepas tu alif lam mim 3 kan, dapat 220. Lepas tu sadaqallahul azim. Banyak cantik muka kita. Kan? Banyak lawa. Jadi bacalah panjang sikit. Walaupun satu huruf tu 10, itu dah untung. Kan? Makna satu huruf RM10. Macam itulah senang faham. Tak, satu huruf RM10. Contoh tak nak pergi faham. Jadi baiknya Allah dia tak bagi satu huruf tu satu pahala, tapi satu huruf 10 pahala. Punyalah banyak tak baik Allah ni dengan kita kan. Tapi kadang-kadang kita dengan Allah tu tak baik pasal apa? Kita tanya diri kita balik kan. Kenapa aku dengan Allah ni kira nak melawan, tak mau dengar cakap kan, kira nak menentang aja. Kita muhasabah diri. Saya tak kata saya baik, saya tak kata tuan-tuan ibu-ibu baik. Tapi kita cuba nak jadi yang paling terbaik. Kita usaha. Kita mengaku kita ni bukan terbaik kan, tapi kita cubalah. Nak baiki diri, nak dekatkan diri pada Allah. Mungkin sebelum ni kita gelong, kita dah tersasar, kita dah terhumban ke gaung, kita dah terlajak, kita dah begini kan. Jadi kita sempat U-turn lagi insya-Allah. Selama kita hidup ni, inilah ruang Allah bagi untuk kita U-turn, untuk kita patah balik, untuk kita hargai segala kelebihan dan nikmat yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita insya-Allah. Cik-acik kata selalunya kita ni lalai ustaz, setiap kali solat kita selawat 100 kali. Elok juga. Lepas solat 100, lepas solat 100, satu hari dapat 500. Kan? Boleh, tak ada masalah. Itu ikut kaedah kita masing-masing. Kaedah mudah masing-masing. Ada orang selesa lepas subuh pulun selawat banyak sampai duha. Boleh juga. Mata dia tahan, tak mengantuk. Biasa lepas subuh tu yang kira nak syahid fisabilillah tu. Kan? Lepas subuh ni jangan main tuan. Dia punya penangan dia tu, sedap tidur balik. Terima kasih Zainab Ismail, Tohun. Kena disiplinkan diri, at least selawat 100 kali sehari. 20 kali setiap 5 kali solat wajib. InsyaAllah lebih bagus. Kan? Satu waktu tadi 100 kali. Maknanya dapat 500 kali. Acik-acik tadi. Tohun pula kata, kita disiplin. Lepas solat, 20 kali. Lepas solat, fardu 20 kali. 5 waktu kali 20 dapat 100. Jadi ya. Tapi maintain tak? InsyaAllah. Orang kata pelan-pelan kayu. Kita bukan wali nak buat sederap begitu tak? Slow-slow lah. Nak buat kebaikan tu memang kesabaran dia lebih. Kan? Ujian-ujiannya lebih. So kena sabar, kena redha, kena banyak orang kata ikhtiar lah insya-Allah. Baik, kemudian terima kasih Sidik Bota daripada
apa mana? Lupa pula lah. Sidik lah daripada Perak lah. Saya ingat Perak lah, tapi tempat dah terlupa pula lah. Kan? Rahim King, terima kasih banyak. Sama nama kita. Cuma saya tak apa King lah. Kan? Bergurau. Terima kasih Kak Yati. Nanti tonton rakaman. Okey, sila-sila. Alright. Akhir sekali saya nak sebut. Kesimpulan. So, kita ada sebut beberapa tadi kan. Saya ulang balik, ringkas. Yang pertama, Allah bagi kita Lailatul Qadar. Menyamai 1000 bulan. Yang kedua, Allah bagi kita silaturahim. Boleh memanjangkan usia kita insya-Allah. Yang ketiga, Allah bagi kelebihan puasa 6. Dapat pahala seperti setahun berpuasa. Yang keempat, Allah bagi kita surah Al-Ikhlas. Dapat sekali baca 1/3 Quran. Makna 3 kali baca, ibarat kita dah berjaya khatamkan Quran. Dan yang kelima tadi adalah Masjidil Haram. Dapat 100,000 pahala. Dan yang keenam, satu huruf kita dapat 10 pahala. Dapat no? Ada 6 kelebihan yang saya sebut. Dia ada lagi sikit tapi masa kita pun dah tahu apa ada. Jadi insya-Allah pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Air mata kasih, terima kasih banyak. Kak Zah, pelan-pelan kayu, selawat jangan tinggal. Lepas subuh mesti nak terlelap. Itu standard lah Kak. Kalau lepas subuh segar je tu maknanya tak lama tu. Lawak je kan. Baik, jadi pertama sekali sahabat sekalian, jangan lawan perintah Allah. Yang kedua, jangan lupa arahan Nabi kepada kita. Apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi larang, kena ikut. Dan yang ketiga, majlis-majlis ilmu jangan tinggal. Ya. Jangan tinggal kuliah ke apa, ke online, tak online ke apa, ke baca buku ke apa, buat. Sebab hidup kita ni tak ada apa dah kita nak cari tak. Kita nak cari redha Allah, kita nak cari ketenangan jiwa, kita nak tambahkan ilmu pengetahuan agama, itu saja. Dunia ni cukup dah apa yang ada. Nak kejar pun tak larat kejar dah dunia ni kan. Canggih dia tu macam-macam. Jadi saya ucap terima kasih pada semua yang bersama pada tengah hari ini. Terima kasih banyak. Yang saya tercicir nama, saya minta maaf. Semua yang komen, terima kasih banyak. Terima kasih pada Musalla An-Nur Selcom yang menaja kuliah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa malam ni 9.30. Kita ada usrah. Dia panggil usrati. Ada beberapa panel. Saya sebagai nakibnya. InsyaAllah kita akan sembang malam ni 9.30 ke 10.30 malam. Boleh Kak Zah catat balik nanti. Tak ada masalah. Baik, jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi pada semua. Nani-nani, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa ibu mertua, ayah mertua kita, dosa adik-beradik, saudara mara, jiran-jiran, sahabat andai, kawan-kawan, para asatizah kita, para alim ulama kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka semua, insya-Allah. Dan jangan tinggal selawat dan istighfar pada Allah, selawat Nabi jangan tinggal. Mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua, insya-Allah. Minta maaf Nani, memang hari ni pun kuliah terkejut sebenarnya. Tak ada plan pun. Ustaz terlupa ada kuliah sebenarnya hari ni. Sebab tu malam tadi Ustaz tak umum. Minta maaf banyak. Jadi tak apa. Boleh tengok lepas ni lah, insya-Allah. Thank you Tohun juga. Terima kasih. Sama-sama kita mendoakan. InsyaAllah. Jadi itu saja. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih pada semua cik-cik, Fatimah Osman, Nuraida Bidin. InsyaAllah kita jumpa malam ni 9.30. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.